Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'unal qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma dakhala Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang dikasihi sahibu fadilah Tuan Imam Masjid Al-Muhsinin Bandang Darul Aman Haid, tuan-tuan pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah yang istiqamah mengimarah masjid kita, solat maghrib kita, kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita sambung kuliah, tuan-tuan, kita syukur banyak-banyak sebab Allah panjang umur sampailah kita sudah saat ini berada di pertengahan Rejab, berada di bulan-bulan yang dipanggil gerbang kepada Ramadan. Nabi SAW apabila masuk saja bulan Rejab, Nabi ajak kita minta dekat Allah keberkatan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah bagi kami pada bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan berkatilah bagi kami ini bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami, yakni panjangkan umur kami untuk jumpa dengan Ramadan. Jadi apa maksud kita ni berkat dalam Rejab dan dalam Sya'ban? Maksudnya masa-masa yang kita dapat, paginya, tengah harinya, petangnya, siang malamnya. Bila kita berjumpa dengan masa-masa ni semua, apabila kita dapat barakahnya, kita tidak akan mensia-siakan masa itu. Kita akan isi masa-masa itu dengan ibadat yang pelbagai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta dekat Allah supaya Allah berkati bulan Rejab ini. Maksudnya kita dapat mengisi banyak waktu-waktunya dengan melakukan amal ibadat, melipat gandakan amal ibadat. Begitulah juga dalam bulan Sya'ban nanti. Puasa ke, baca Quran ke, zikir ke, tasbih, tahmid, tahlil, selawat kepada Nabi. Banyak-banyak kita beristighfar kerana bulan Rejab ni juga
dia sangat sinonim dengan bulan kita memperbanyakkan istighfar. Tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, bila bulan Rejab ni sampai, kita akan juga memperingati peristiwa yang agung berlaku kepada Nabi. Mukjizat Nabi ni banyak. Ada ulama yang menghimpun mukjizat Nabi ni sampai dekat 1000 mukjizat. Jadi mukjizat Nabi yang paling besar adalah Quran. Dan yang kedua besar mukjizat Nabi adalah Al-Isra' wal Mi'raj. Inilah juga bulan berlakunya peristiwa hebat ke atas junjungan Nabi SAW, yang syarat dengan iktibar dan juga pengajaran kepada umat Islam. Tuan-tuan, saya juga nak ambil berkat, nak sebut juga pada tuan-tuan, salah satu daripada benda yang paling besar dalam peristiwa Isra' Mi'raj pada bulan Rejab, yang orang juga panggil sebut sebagai bulan semayang, tuan-tuan. Bulan Rejab disebut sebagai bulan semayang. Pasal bulan inilah keperluan semayang itu telah diwajibkan. Nabi Muhammad SAW, baginda dibawa oleh malaikat Jibril dalam perjalanan yang hebat itu. Perjalanan bumi ke bumi, perjalanan bumi ke langit, untuk bertemu dengan Allah akhirnya di atas dari Sidratul Muntaha, untuk menerima ibadat semayang. Tuan-tuan, tak ada ibadat yang sehebat semayang. Tak ada ibadat yang Nabi SAW terima daripada Allah ke diri melainkan semayang. Puasa ke, haji ke, zakat ke, semua rukun-rukun Islam itu Nabi terima daripada Jibril alaihi salam di bumi. Di dunia ni, tuan-tuan, malaikat Jibril terima daripada Allah, bawa mai jumpa dengan Nabi di bumi. Tapi mayang solat, Allah Ta'ala persilakan Nabi naik di alam yang tinggi untuk bertemu dengan Allah, menerima keperluan semayang solat ini. Jadi nak cerita tentang kedudukan semayang yang sangat penting dan utama. Nak cerita tentang besarnya semayang di dalam kehidupan umat manusia. Banyak ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi berkaitan dengan semayang. Antara dia, tuan-tuan, Allah berfirman, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya semayang itu dia mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Semayang mencegah perbuatan dosa. Semayang mencegah perbuatan maksiat. Semayang itu maknanya dia jadi pelindung manusia daripada terjebak melakukan kesalahan. Ini, tuan-tuan. Jadi di antara punca hari ini ada jadi celau, yang jadi cempera, yang jadi haru biru. Pasal semayang yang dah ditinggalkan. Ramai anak-anak muda hari ini tak peduli dan tak ambil kisah tentang semayang. Bahkan ramai ibu bapa hari ini tak heran dan tak peduli pun tentang semayang. Tak semayang. Macam mana kalau mak bapak tak semayang, tuan-tuan? Anak-anak takkan semayang. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Bapaknya borek, anaknya rintik. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Itu dia perjuangan kita, tuan-tuan, yang kata semayang sangat besar, yang mesti kita usaha sungguh-sungguh supaya anak cucu kita lekat semayang. Doa saja tak cukup, walaupun doa itu adalah otak ibadat.
Allah Ta'ala suruh kita doa, ud'uni astajib lakum. Tapi dia menuntut kita lebih daripada berdoa semata-mata. Doa kita tak tinggal kepada Allah, munajat kita tak tinggal, kita merayu kepada Allah. Tapi kita kena sintin lengan, kita kena tarbiyah, kita kena asuh, kita kena ajak, kita kena didik. Baru ni saya tanya satu gerombolan anak muda yang ikut satu kursus. Dalam ramai-ramai kamu ni nak tanya siapa sembahyang Zuhur tak Zat? Saya ceramah tu lepas Zuhur. Dalam ramai-ramai seorang angkat tangan. Tu pun perempuan. Laki-laki seorang pun tak ada. Cuma bagus daripada tak murung saya kan. Kalau mereka angkat pun saya tak tahu. Tapi nak ceritanya mereka tak ada rasa bahawa semayang itu besar. Ni tuan. Padahal syarat di dalam Quran cerita perjuangan tentang generasi yang menjadi bapa untuk memastikan generasi yang jadi anak mereka itu semayang melaksanakan perintah Allah. Nampak kan? Nabi Ibrahim doa supaya anak cucunya, antara yang dia doa buat apa tuan? Semayang. Kita duk doa yang tu supaya kita ni akan disambung oleh anak cucu kita lepas kita pejam mata, mereka akan terus menunaikan semayang. Apabila Luqman berkata kepada anak dia, selepas daripada dia pesan dekat anak dia, lepas daripada dia ajak anak dia tentang akidah, lepas dia kata la tusyrik billah, hai anak, jangan kamu syirik akan Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. Dia pun kata ya bunayya aqimis salah. Lepas dia pesan anak dia jangan syirik, lepas dia suruh anak dia jaga akidah, maknanya dia terus pindah kepada syariah, kepada ibadah. Dia terus sebut tentang syariat Tuhan ni. Dia kata ya bunayya, wahai anak kesayanganku, aqimis salah. Kamu kena dirikan semayang. Kamu kena tunaikan solat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lepas kamu semayang, kamu kena ajak orang buat baik dan kamu kena larang orang daripada mungkar. Nampak tuan? Akidah saja tak cukup. Kalau kata beriman saja tak cukup. Kita kena membuktikan akidah yang betul itu di dalam penghayatan, kehidupan, amalan kita. Kalau satu orang betul akidahnya, betul imannya, dia mesti akan melaksanakan ibadah. Dia tidak akan tinggalkan ibadah. Dia akan pasti semayang. Di mana pun dia pergi. Di mana pun dia berada. Ini tuan-tuan. Memang baik sangat diulang-ulang kisah tu, yang banyak dia punya pengajaran dia tuan-tuan. Bila Allah kata minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, Nabi Muhammad ni tuan-tuan, dia diperjalankan daripada masjid haram di Mekah ke masjid Aqsa di Palestin. Nak abang kemuliaan masjid haram yang hebat dan juga masjid Aqsa, Kaabah yang kiblat yang pertama sebelum Kaabah. Tetapi dalam tu juga ada iktibar bahawa dalam hidup kita, dalam hidup Nabi Muhammad, Allah telah tunjuk diperjalankan Nabi daripada masjid ke masjid, barulah Nabi naik ke langit. Nak cerita kalau siapa ni dalam hidup dia nak naik ke langit tuan-tuan, jangan tinggal masjid lah. No? Siapa nak naik ke langit jumpa Allah, Allah redha dekat dia,
dia kena berjalan daripada masjid ke masjid. Tuan-tuan bukan tunggu di Darul Aman Haid saja. Tuan-tuan bukan hidup di kejiranan ini saja. Kadang-kadang tuan-tuan pergi Putrajaya, tuan-tuan pergi ke Ipoh, tuan-tuan pergi ziarah anak menantu. Tang mana tuan-tuan pergi, tuan-tuan tentu jumpa dengan masjid. Betul tak betul? Jadi siapa adalah hidup dia tak tinggal masjid. Daripada masjid ke masjid, dia insya-Allah akan naik ke langit dan dia akan naik ke alam yang tinggi, macam mana Nabi Muhammad naik ke alam yang tinggi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mi'rajnya Nabi adalah bercakap dengan Allah di Sidratul Muntaha. Atas daripada situ lagi, maka mi'raj umat Nabi ini adalah solat yang kita tunaikan sehari semalam 5 waktu. Kita berpeluang bercakap dengan Allah, kita mengadu kepada Allah, kita minta daripadanya supaya Allah bagi dekat kita redha dan rahmat kasih sayangnya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, tak ada jalan, kita kena berusaha sedaya upaya menyelamatkan anak cucu kita daripada segala tipu daya dunia hari ini dengan berkubu dalam akidah yang benar dan ibadah yang tidak ditinggalkan. Semayang ni sama sekali tak boleh tinggal, tuan-tuan. Tinggal, habis. Protek kita sudah tidak ada. Orang tinggal semayang adalah orang yang hidup dalam lingkaran dosa daripada dosa yang besar. Tinggal semayang ni dosa yang besar. Cuba bayang, satu hari 5 waktu. Sehari semalam tuan-tuan dia tinggal semayang. Makna 5 dosa yang besar. Apabila satu orang tu dia tak semayang, dia tak akan berdoa kepada ibu bapa dia. Seorang yang tidak berdoa kepada ibu bapa dia, kata ulama, dia sudah derhaka kepada kedua ibu bapa dia. Jadi dia dilengkar oleh dosa, di atas dosa, di atas dosa. Sudahlah tinggal semayang dosanya besar, tidak berdoa kepada dua ibu bapa, derhaka kepada dua ibu bapa itu juga adalah dosa yang besar. Dicabutlah berkat hidupnya, dicabutlah berkat umurnya. Maka bila dia meniaga, perniagaannya tidak barakah. Bila dia berkahwin, perkahwinannya juga tidak berkat. Bila dia boleh anak, anaknya juga tidak berkat. Maka hidupnya tidak ada keberkatan. Na'udzubillahi min zalik. Ketika laknat Allah semakin dekat, rahmat Allah semakin jauh. Pada ketika itu bersultan di mata, beraja di hati, iblis dan syaitan bermaharaja lela di dataran hatinya. Tuan-tuan, dia tak peduli siapa dah waktu tu. Tuan-tuan tengok sehari dua ni, manusia yang dikuasai oleh iblis, syaitan dan nafsu melakukan sesuatu yang kadangkala sukar untuk kita percaya. Ni, baru ni 2 hari 2 lepas tuan-tuan. Satu abang dibunuh oleh adiknya sendiri. Abang dibunuh oleh adik kandungnya, bukan adik tirinya. Kalau adik tiri, anak pak, mak lain-lain boleh jadi marah berkelahi pasal perut asin-asin. Tapi ni tak, itulah abang kandung dia. Marah pasal apa? Marah pasal abang pakai baju yang marka dia bagi. Adik ni duduk tengah mabuk bercinta. Lepas tu marka adik dia bagi baju, bagi t-shirt. Lepas tu abang duk ulang pakai. Adik tengok t-shirt abang pakai, dia marah ke abang dia. Kebetulan abang dia pun sangin sama. Bila adik marah ke abang, abang duk rasa dia abang, dia pun lawan cakap adik dia. Maka berlakulah apa yang berlaku. Adik dia pegang pisau, maka berlakulah pertelingkahan waktu tu. Dikatakan pisau itu telah kena leher abangnya, matilah abangnya. Forensik mengesahkan kematian disebabkan oleh irisan di tengkuk. Mana dia hiris tengkuk abang dia. Bila sudah mati abang itu, maka dia tak tahu nak buat macam mana. Setan sekali lagi menjadi rojokannya. Dia potong
badan abang dia. Lepas tu dia bubuh dalam tung biru. Orang duduk mancu hayang. Hari-hari kenuri zaman dulu. Bukanlah dulu. Dulu duduk mancu lantung biru tu lah kan. Dia ambil buh lantung biru tu tuan-tuan. Dia mancuh simen buh lantung biru tu. Tak ada siapa tahu mulanya. Tapi akhirnya dia tak boleh duduk. Dia pun habaq kat pak dia. Habaq kat adik-beradik. Maka dia serah diri kepada polis. Kena Seksyen 302. Nampak? Pasal apa? Pasal tak semayang. Pasal tak semayang. Manusia tak semayang ni, dia akan dikuasai setan mudah-mudah. Ada satu abang, adik dia balik pergi ke rumah. Dia marah ke adik dia. Pasal adik dia nak ambil kucing. Cerita di Kedah kita tu. No? Adik perempuan dia balik pergi di rumah nak ambil kucing. Dia marah pasal adik nak ambil kucing tu. Dia ligan adik dia keluar. Dia tunjuk dekat adik dia kapak dengan parang. Adik pun lari keluar. Dia ligan adik dia sampai dekat parking motor. Mujung dia tak bubuh parang tuan-tuan. Dia bagi penampak. Pang belik kanan, pang belik kiri tuan-tuan. Tetapi pukulan itu sangat kuat. Sehingga disahkan doktor pecah kedua-dua gendang telinga adik dia. Gendang telinga kiri kanan pecah. Siapa pukul? Abang sendiri. Apa nak jadi ni tuan? No? Kalau dalam keluarga sendiri macam tu rupa wajahnya, macam mana dengan jiran tetangga? Macam mana dengan orang lain? Macam mana dengan dalam masyarakat? Sebab tu kita tak heran buli makin menjadi, buli di jalan raya, buli di sekolah. Pasal apa kita jadi hidup dalam kemarahan? Pasal apa kita hidup dalam dendam kesumat? Tidak lain kerana kita tidak berpedomankan kehidupan kita ini dengan petunjuk agama. Bila kita jauh daripada agama, inilah jadinya. Sebab tu saya mengajak tuan-tuan, tengoklah anak cucu kita. Mereka yang akan ganti kita. Mereka harta hidup kita yang paling mahal. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tadi saya ada satu perjumpaan dengan majlis guru besar tuan-tuan. Majlis guru besar sekolah kebangsaan negeri Kedah. Pergi di pejabat jumpa kita. Duk sembang pasal bincang pasal kelas kafar ni tuan. Kelas kafar negeri Kedah ni ada budak-budak yang tak pergi sekolah, cicer, tak mau pergi mengaji. Kan? Tak susah tu sepasal lah. Hak yang tak ada kesedaran tu mai daripada ibu bapa ni. Macam mana nak buat? Kan? Anak patut mengaji 2-3 tahun dah. Hak ni baru nak ramai. Cikgu besar tanya-tanya puan mayang lah. Dia kata lama dah tak mayang. Kan? Macam mana anak nak jadi baik kalau kita ibu bapa tak jadi baik? Macam mana anak nak semayang kalau mak bapa tak semayang? Macam mana anak-anak nak rajin mengaji, mak bapa pun tak mengaji? Tak heran tuan-tuan zaman ni tuan. Sebab tu baru-baru ni ada kejadian di Perak, seorang ustazah kena merangkak dalam kelas. Saya yakin ibu yang suruh ustazah ni merangkak ni, ibu ni ada masalah hubungan hablun minallah dia. Kalau dia cantik hablun minallah, taubat, dia tak akan buat pada apa yang telah dia buat hablun minan nas. Sebab dia ada masalah hablun minallah lah, dia jadi masalah hablun minan nas. Apalagi orang yang dia buat tu adalah seorang guru. Tuan-tuan boleh tengok dalam internet, tuan-tuan buka YouTube, tengok macam mana gamaknya dia. Dia sendiri ambil gambar, dia sendiri berjalan masuk dalam kelas, dia sendiri ambil gambar. Cikgu ustazah tu duduk merangkak, kepala ustazah tu dengan kaki budak duduk atas kursi tu, duduk tepi ni, dia nampak. Bayang gamaknya. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat ambil iktibar. Kita tidak akan sekali-kali mengulangi apa yang kita sebut daripada kisah-kisah sadis itu, dan mudah-mudahan Allah jauhkan daripada menimpa anak cucu kita, dan mudah-mudahan anak cucu kita sentiasa dalam keadaan membuktikan iman
dengan amal takwa dan menjadi anak cucu yang soleh dan soleh. Kita sambung kuliah kita tuan-tuan. Kita di masjid kita ni menggunakan kitab Muqaddimah Mastika Hadis jilid yang pertama. Kita di muka surat 46, muka surat 46 hadis yang ke-11, bab kelebihan agama Islam. Qala al-musannif, dia membawa hadis yang ke-11 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni tuan-tuan gelaran sangat terkenal sahabat Nabi ni, yang meriwayat hadis paling banyak daripada Nabi. Nama dia yang sebenar adalah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhridusi. Sayyidina Abdurrahman ini digelar oleh Rasulullah sebagai Abu Hurairah. Tuan, kita boleh gelang orang, Nabi pun gelang, tetapi syarat kita nak gelang kawan tu suka. Kita gelang dia suka, boleh. Dia tak suka, haram. Nabi gelang satu gelaran yang Abu Hurairah suka. Kenapa Nabi gelang Abu Hurairah? Hurairah ni daripada perkataan hirrah. Hirrah ni maksudnya anak kucing. Anak kucing. Jadi Abu mana dia bapa. Bapa anak kucing. Pasal apa? Pasal anak kucing suka bermain dengan Abu Hurairah. Duk main dalam lengan baju dia. Duk main, anak kucing tu duk main dalam lengan baju dia. Dia suka dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah suka dengan kucing. Sebab tu kalau kita mengaji, kucing ini dia panggil hayawanun alifun. Al-qittu hayawanun alifun. Kucing ini satu jenis binatang yang manja, alif. Sebab tu dia punya bulu, kalau dia tu di rumah kita, dia duduk dengan kita, dia duduk melewak, atau contohnya dia duduk dalam kawasan kita ni, dia duduk ada. Dia duduk melewak kiri kanan, duduk jalan antara kita. Maka kucing itu bulu hukum asalnya adalah najis, tetapi najis yang dimaafkan. Bulu tu. Sebab apa? Sebab dia binatang yang kita tak boleh makan. Maka bulu yang terpisah daripada dia adalah najis. Tapi oleh kerana dia duduk dengan kita, di rumah kita ada kucing, kan? Kita duduk, dia duduk main naik ke atas kita, kan? Dia masuk dalam lengan baju kita. Jadi jenuh qibah kita, qibah juga, tapi bulu tu masih ada. Maka dimaafkan bulu itu, kerana dia adalah binatang yang pergi mari dengan kita di dalam satu tempat. Kucing ni, no? Siapa bela kucing, wajib bagi makan. Bela apa pun lagu tu, tuan-tuan ni. Sebab dia adalah tanggungan kita. Kita tanggung dia. Mana kita kena jaga kebajikan dia. Bagi dia makan. Kalau tidak, lepaskan dia. Jangan kurung dia. Tuan ingat tak satu hadis, seorang perempuan yang rajin ibadat siang malam, tuan-tuan. Siang dia puasa, semayang, kuat ibadat dia. Tapi akhirnya dia ke mana? Dalam neraka. Pasal apa dia masuk neraka? Pasal dia bela kucing, dia kurung kucing, dia seksa kucing itu, biar kucing itu kelaparan. No? Kucing itu lapar. Dia suka tengok kucing yang kelaparan. Minta miau, 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 tak bagi makan. Maka dia di dalam neraka. Tak boleh, tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian.
Itu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu mengerjakan amal-amal yang membuktikan keislamannya dengan sebaik-baiknya, dalam korongan dia kata serta dengan ikhlas, maka tiap-tiap kebaikan yang dikerjakannya akan ditulis baginya 10 kebaikan yang menyamainya hingga kepada 700 kali ganda. Dan tiap-tiap satu kejahatan yang dilakukannya akan ditulis baginya satu kejahatan yang menyamainya. Jadi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari ini, Nabi bagi tahu kita tentang kemurahan dan wajah kasih sayang Allah kepada hamba. Satu orang hamba, orang yang diberi nikmat Islam sebagai agama macam kita, apabila kita buat satu amalan kebaikan, satu ibadah, satu kebajikan yang kita buat, kita sedekah ke, kita tolong anak yatim ke, kita tolong orang susah ke, kita buat baik mak bapak ke, kita semayang ke, kita puasa ke. Syarat kalau dia ibadat yang khusus mesti mengikut akan tata cara yang ditunjuk oleh syarak, yang ditunjuk oleh agama. Tapi kalau dia ibadat yang umum, mestilah dengan keikhlasan. Hak tadi itu ikhlas saja tak cukup, mesti ikut tata cara. Yang ni ikhlas. Nampak tak? Dalam ni dia kata serta dengan ikhlas. Seorang melakukan sesuatu amal yang membuktikan keislamannya. Kalau semayang contohnya, semayang tu ibadat apa? Ibadat yang khusus. Maka kalau ibadat khusus, seorang itu tak cukup kata lillahi ta'ala, tak cukup ikhlas, semata-mata tak cukup lagi untuk Allah terima. Mesti mengikut syarat tata cara yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna semayang tu mesti ikut kaedah dia. Dia ada rukun semayang, dia ada syarat sah semayang. Nampak orang tuan? Maka kalau orang tu dia pipi, dia semayang, ayat semayang tak ambil. Walaupun dia punya jaga semayang dari takbiratul ihram sampai bagi salam, semua rukun-rukun semayang tu dijaga dengan elok sekali, tetap tak diterima sebab tidak sah kerana dia semayang tanpa wudu. Nampak tak tuan? Dia ambil wudu. Wudu ni satu ibadat tuan. Tajdidul wudu ibadat juga, memperbaharui wudu itu ibadat. Tiba-tiba dia mula dengan basuh kaki dulu. Sama juga, dia tak ambil wudu lagi. Ambil dah. Aku nampak basuh kaki dulu. Dia kata saja, hari ni aku basuh kaki dulu, kemarin aku basuh muka dulu. Maka tak boleh juga. Sebab dia tidak mengikut tertib. Dia ada tertib yang dahulu mesti didahulukan, yang kemudian mesti dikemudiankan. Maknanya dia kena ikut tata caranya. Nampak tak? Dia kata saya ikhlas. Sesungguh-sungguhnya Allah sajalah yang maha tahu betapa ikhlasnya saya. Saya bawa mak bapak saya pergi dengan saya. Kami pergi Mekah sama-sama. Ya, saya ikhlas. Tapi dia jantan pakai kain telekung, perempuan. Dia semayang pun pakai kain telekung, dia buat umrah pun pakai kain telekung, padahal dia jantan sempurna. Maka ikhlas lagu mana pun Tuhan tak terima. Pasal apa? Pasal hang tak ikut undang-undang. Hang tak ikut hukum. Undang-undang tu hukum lah tuan-tuan. Undang-undang laki-laki lagu lain, undang-undang perempuan lagu lain. Perempuan buat umrah pakai kain telekung, dia kena tutup aurat, kecuali muka dengan dua tapak tangan je boleh nampak. Kalau laki-laki dia tak boleh tutup kepala. Kepala dia tak boleh tutup. Dia kena pakai kain ihram yang tidak boleh berjahit. Seluk sependa pun tak boleh pakai. Ni tuan-tuan, dia ada peraturan dia. Tiba-tiba dia modify sendiri dia.
Dia nak pi masa nak pi di airport, dia jantan. No? Lepas tu naik kapal terbang, jantan juga. Turun di Saudi, jantan lagi. Immigration, jantan. Tengok-tengok dalam Masjid Haram sudah jadi perempuan. Kan? Walaupun dia sudah berjaya melakukan ibadat dengan kononnya sempurna, no, boleh masuk dalam raudah dan tanpa ada cacat celah, dia kata tak ada apa. Kalau betul saya salah, tentu dah saya kena panah lintang ke apa ke kan, petir sambak ke apa, tak ada benda-benda pun. Walaupun dia macam tu, tetapi yang salah tetap salah dengan syarak, tuan-tuan. No, dia bukan Kak Jat, dia abang Jat, tuan-tuan. No, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tak boleh. Saya pun tengok juga dia minta maaf, sebab tapi waktu tu bila menteri tegur pasal kesal lah kerana kejadian itu melibatkan negara lain, ya, melibatkan Saudi Arabia, melibatkan sum'ah negara kita. Jadi bila kerajaan pun menyatakan kekesalan dan mufti pun tegur dan qadi pun tegur, ulama pun tegur, dia balik mai dia pun minta maaf. Saya pun tengok video dia minta maaf tu. Tetapi malangnya dia minta maaf dia masih pakai kain tudung. Waktu dia minta maaf dia pakai kain kelumbung. Jadi mana boleh cikgu, hang jantan. Hang kena bubuh kepiah putih ke? Tidak pun hang lepas rambut boleh kepala ke? Ni pakai kain kelumbung juga. Jadi hang tetap rasa macam perempuan juga. Ni tak betul. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi maknanya ikhlas saja tak cukup. Tak boleh kata saya ikhlas. Tak boleh. Mesti mengikut tata caranya di dalam ibadat yang khusus. Tapi kalau ibadat umum tak apa. Saya nak basuh kereta ayah. Ayah nak basuh kereta ni, nak basuh tayar dulu ke nak basuh rim dulu? Oh, tanya. Tak apa, nak basuh bumbung dulu pun tak apa, nak basuh tayar dulu pun tak apa. Cuma orang tak basuhlah tayar dulu, basuhlah body dulu. Tayar tu saat ni beruih belakang sekali, kan? Pasal apa? Kalau kita pergi celup awal dalam air sabun, lepas tu kita beruih tayar, kita kemudiannya nak basuh body, nanti ada pasiak kat situ, akan bercalaklah body. Hak tu bukannya satu hukum yang tidak begitu. Dah. Kalau kita semayang, mula dia takbiratul ihram, hujung dia bagi salam. Tak boleh semayang melainkan mula dengan takbiratul ihram. Macam tu. Tapi kalau kita basuh kereta, boleh je. Boleh je. Kita nak basuh pinggan. Nak basuh pinggan dulu kan, nak basuh cawan dulu. Ikutlah cawan ke, pinggan ke, camca ke, gerpu ke. Janji basuh. Yang penting apa dia? Buat kerana Allah. Niat ikhlas kerana Allah. Itu tuan-tuan. Ibadat hak kita buat, umum ke, khusus ke, dia ganjaran pahalanya. Kata Nabi, tuktabu lahu bi asyri amsalihah ila sab'i mi'ati dhi'fin. Akan diganda daripada 10 hingga 700 kali ganda. Itu menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah. Pasal apa? Pasal Nabi kata wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha, dan tiap-tiap satu kejahatan yang dilakukannya akan ditulis baginya satu kejahatan yang menyamainya. Tuan-tuan, buat salah satu dosa je. Buat baik 10 sampai 700 kali ganda. Buat salah satu dosa. Maknanya Allah Ta'ala sangat-sangat penyayang dan nak bagi dekat hamba-hambanya ini apa dia tuan-tuan? Rahmat daripada memberi mereka itu kemurkaannya. No? Kalau Allah ni nak hukum kita tuan-tuan, tentulah bila kita buat salah diganda-ganda pula dosa pada kita. Tapi tak, kita buat baik dia bagi 10 sampai 700 kali ganda. Bila buat salah satu dosa,
Masya Allah tuan-tuan, kalau kita tak syukur lagi, tak tahulah. Kalau kita ni balik di sana dosa banyak lagi, memang kita orang yang banyak sungguh buat salah atas dunia ni lah. Maksud dia, tapi kalaulah kita ini orang yang sedang diri buat salah, kita minta ampun, kitalah orang yang tetap bertuah dan tetap menjadi orang bahagia. Tuan-tuan, maka atas sifat sebagai manusia yang nasia yansa, manusia ni dikatakan disebut manusia kerana sifat pelupanya. Selalu-selalulah kita duduk dalam majlis macam ni, sehinggalah hati kita disentuh, sehinggalah kita disedarkan bila kita lupa, sehingga kita dikembalikan ke landasan bila kita tergelincang. Bila kita ingat, kita akan istighfar, kita akan minta ampun, kita akan disucikan daripada dosa-dosa, sehingga akhirnya kita mendapat bersama-sama duduk dengan kumpulan yang mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sangat cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Kan? Maksud dia apa? Hamba tu dia buat salah, dia bertaubat. Bila dia bertaubat, Allah cinta dekat dia. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dia juga cinta kepada hamba-hamba yang menyucikan dirinya. Cuci ni ada dua. Satu, cuci daripada najis yang nampak di badan kita, yang lekat di pakaian kita. Bersih pakaian kita, bersih tubuh badan kita. Tetapi bukan itu sahaja. Al-mutatahhirin itu juga maksudnya yang menyucikan hatinya daripada sifat-sifat mazmumah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang buat salah ini, akhirnya dia mendapat cinta Allah. Kerana apa? Kerana bila dia buat salah, dia ingat dekat Tuhan dia, dia pun minta ampun. Allah Ta'ala kata, hamba-Ku, aku tak peduli banyak mana dosa yang kamu lakukan. Walaupun dosa kamu sepenuh langit, sepenuh bumi, aku tidak peduli. La ubali, kata Allah dalam hadis kursi, asalkan kamu bertaubat dengan taubatan nasuha, asalkan kamu minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah dengan menunaikan syarat-syarat taubat itu, dan kamu tidak syirik kepadanya. Jadi kita tak syirik kepada Allah, Allah akan tetap mengampunkan dosa-dosa kita. Habis. Hadis yang ke-11 ini mengandungi tentang nilaian Islam terhadap kebajikan dan kejahatan. Huraian. Islam memang ada kelebihannya dengan sifatnya agama yang sah di sisi Allah. Tuan-tuan, agama yang sah itu maksudnya agama yang satu-satunya sahih, yang diterima di sisi Allah. Tak ada hak lain, tidak ada dua. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tak ada hak lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Dan barang siapa yang cari lain daripada Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali Allah tidak terima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia pasti tergolong dalam kalangan orang yang rugi. Tuan-tuan, alhamdulillah di negeri kita, di negara kita tak ramai sangat yang berani, tuan-tuan, bila dia keluar daripada agama Islam, dia isytihar terang-terang, tuan-tuan. Kalau di Indonesia, tuan-tuan boleh buka, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube pengakuan-pengakuan ex-Muslim ini. Pengakuan-pengakuan bekas Muslim. Dia abang kata dia bekas Islam. Cerita macam mana dia kononnya mendapat hidayah, lalu masuklah dia agama Kristian. Aduh, tuan-tuan. Di tempat kita ni tak berani. Ramai yang bila dia jadi Kristian, dia lari keluar. Lari pergi luar negara. Nah, pasal apa? Pasal negara kita tidak sebebas Indonesia. Indonesia, tuan-tuan, mereka tak ada macam kita. Kita tak boleh. Agama persekutuan kita adalah agama Islam, dan kita
ada undang-undang berkaitan dengan murtad, tuan. Kalau murtad, dia ada dalam enactment kita, di dalam undang-undang kita, yang akan mensabitkan murtad itu adalah di Mahkamah Tinggi. Kerana dia melibatkan perkahwinan, dia melibatkan pesaka dan sebagainya. Kalau undang-undang Islam yang sebenar, murtad, membaddala dinahu faqtulu. Siapa-siapa orang Islam yang telah menukar agamanya, maka hukum atas dia adalah bunuh, tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Islam yang sah, yang satu-satunya agama diiktiraf, inilah yang wajib kita pertahankan. Jadi syukurlah banyak-banyak dalam negara kita ni, walaupun kita tengok kepada perlembagaan itu orang putih punya lot rate, tetapi dia meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Kalau diletakkan roh di situ, maka Islam itu ada ketuanannya di bumi Malaysia ini. Agama lain tak boleh disebarkan, tapi agama Islam dia adalah agama persekutuan yang boleh disebarkan. Sebab tu kita dapat bajet kerajaan untuk menjaga hal ehwal agama, mengembangkan hal ehwal agama Islam di negara kita ini, tuan-tuan. Di antara kelebihan-kelebihan Islam ialah tiap-tiap satu amal yang baik diberi balasan sekurang-kurangnya dengan 10 kali ganda. Siapa buat satu saja amal baik, diberi kepada dia 10 kali ganda. Bahkan tuan-tuan, dalam hadis lain, dalam hadis yang lain, dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lidah nabinya, Nabi sendiri susun kata-kata itu. Nabi bagi tahu, siapa-siapa yang dia itu hamma ni makna dia melintaskan sesuatu secara bersungguh-sungguh, cenderung nak buat dah, dalam hati dia lintas azam ataupun lintasan hasrat atau keinginan yang cenderung betul nak buat satu kebaikan, walaupun dia tak buat, telah ditulis satu pahala. Nampak tak? Telah ditulis satu pahala. Tuan-tuan lalu tepi tabung duk cokoh depan tu, tabung besi itu tulis tabung derma. Tuan-tuan tengok tabung tu, tuan-tuan lintas dalam hati, saat lagi aku nak bubuh duit derma dalam tabung tu. Tuan-tuan tak bubuh lagi, malaikat tulis dah satu. Malaikat tulis dah satu. Tiba-tiba saat lagi tuan-tuan keluar, tuan-tuan bubuh sungguh, maka diganda 10 sampai 700 kali ganda. Tuan-tuan azam tadi nak bubuh, tiba-tiba tuan-tuan keluar, tuan-tuan terlupa nak bubuh. Satu tadi tak padam. Dapat dah satu. Tapi janganlah duk makan pahala tu je tiap-tiap malam. Bubuhlah. Bubuhlah, kita duk kira lupa, kita aku makan pahala niat jadilah. Janganlah lagu tu, bubuhlah, kan? Kalau satu orang tu dia buat dosa, Tuhan tak bagi malaikat tulis. Ada adalah hadis kursi yang cerita tu. Malaikat nak tulis, Tuhan tak bagi. Jangan tulis dulu, dia tak buat lagi. Satu orang nak buat dosa, tak buat lagi, tak tulis. Tapi bila dia buat, Allah Ta'ala suruh tulis satu salah, satu dosa. Bila dia minta ampun, Allah perintah malaikat cuci dia tu daripada dosa. Tuan-tuan, kadang-kadang tengah nak buat dosa tak jadi, dapat pahala pula. Hebat tuan-tuan. Dapat pahala pula. Pasal apa? Dia memang peluang dah nak buat, tapi dia takut dekat Allah, maka dia berpaling, dia tinggal dosa itu, maka dia dapat pahala. Tuan-tuan, duduk tepi jalan, tengok-tengok maknya lalu amoy, kan? Amoy tu dah dia putih, dia pakai baju pun nak putih juga, macam tak pakai apa. Tuan-tuan peluang dah nak tengok, tiba-tiba dia lalu, tuan-tuan tundukkan pandangan, dapat pahala tak? Dapat pahala. Tapi kalau tuan-tuan tengok juga, berdosa kompong. Tuan-tuan, tengok kali pertama belum lagi Tengok kali pertama belum lagi. Dia kata an-nazratu laka, an-nazratul ula laka wa laysat laka thaniyah. Nabi kata kat Sayyidina Ali,
Pandangan pertama itu belum berdosa. Pandangan kedua sudah berdosa. Kita bawa kereta, kan? Kita terpaksa tengok depan. Tengok-tengok amoy. Kan? Kita nak lalu tu tengok amoy. Astaghfirullahalazim. Kita pun terus. Tak berdosa. Tapi, Melayu ke Cina ni? Balik. Pergi. Pasal, hak nombor 2 tu sudah haram. Tak boleh tengok hak kali kedua. Kali pertama belum berdosa. Hak kali kedua tu yang berdosa. Selalu kita duk terkena dengan setan tu. Dia kata, tak. Dia tu Melayu tu. Saja dia nak pergi kali, nak tengok sekali lagi. Jahanam. Tengok sekali lagi tu, dosa. Hak pertama ada Ada tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi kata Tok Pengarang, dia kata kelebihan ini tidak dapat dicapai dengan pengakuan mulut semata-mata atau dengan sebab keturunan Islam sahaja, tetapi dicapai hanya dengan amal-amal yang baik, yang sempurna, lagi ikhlas untuk beroleh keredaan Allah Azza wa Jalla. Kita kena ikhlas di dalam melakukan amalan. Siapa ikhlas, betul dan bahagia. Siapa tak ikhlas, nanya dan celaka. Tak kira siapa. Saya tak tahu lah hati tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu dah hati saya. Bahkan kita tak tahu dalam hati orang sebelah kita ada siapa. Betul tak betul? Jadi kita tak tahu. Jadi kita hanya boleh tolong pesan, tolong peringat, ikhlaslah buat kerja. Pesan kat anak-anak, ikhlaslah buat kerja, ikhlaslah mengaji, ikhlaslah semayang, ikhlaslah buat kerana Allah, jangan buat kerana baba, jangan buat kerana mama, buat kerana Allah. Allah lah yang bagi berkat, Allah lah yang bagi rahmat. Itu. Siapa ikhlas, maka dipandanglah oleh Allah amalannya. Siapa tak ikhlas, Allah tak akan pandang, dan dia akan menjadi orang yang rugi di akhirat nanti. Ikhlas ni boleh kita sebut sirrun bainal abdi war rabbi, satu perkara yang sulit, rahsia di antara seorang hamba dan Allah Tuhannya. Itulah ikhlas. No, saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu, kita semua tak tahu. Kenapa? Kenapa dan mengapa? Kita tak tahu. Tuan-tuan duduk ada di sini, saya apa? Tak tahu. Tuan-tuan duduk ada di sini, pasal apa? Saya duduk ada di sini, pasal apa? Hakikat sebenar, tak tahu. Kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan menghambakan diri kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas. Mukhlisin tu semata-mata baginya agama. Tuan-tuan, kalau kita ikhlas, kita tak akan penat, walaupun tubuh kita penat dan letih. Kalau kita tak ikhlas, tuan-tuan, dandan penat, tak larat. Ikhlas, insya-Allah tak penat, walaupun kita penat. Memang di dunia ni tempat penat, memang di dunia ni tempat letih, no? Tetapi bila orang tu ikhlas, dia jadi kuat. Cuba tengok isteri kita di rumah, tuan-tuan. Cuba tengok mak ayah kita di rumah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Mak berbakti dalam rumah ayah, rumah kita, daripada pagi sampai ke malam. Dialah orang yang paling awal bangun, dialah orang yang paling lewat tidur. No, orang tanya ayah kita, mak kita ada kerja tak di rumah? No, mak kita buat kerja apa? Kadang ayah kata tak ada kerja apa. Tuan-tuan, no? Dia bukan buat kerja apa satu pun. Tak buat kerja apa satu, tuan-tuan. Padahal ibu itulah yang paling banyak buat kerja. No, tak berhenti tangan dia. Dia tak berhenti kepala dia fikir, tak berhenti mulut dia berdoa. Walaupun kadang-kadang pok-pek dia bersyarah kat kita, tetapi semuanya adalah untuk kepentingan kita, anak-anak dia, tuan-tuan. Adik muslimin muslimat sekalian, ikhlas menjadikan dia kuat. Tapi kalau tak ikhlas, jadi lemah, jadi tak larat. Tuan-tuan, kalau jiwa seorang itu kuat, dia akan lebih kuat dan gagah dalam hidupnya. Bila jiwa seorang itu lemah, dia akan cepat down,
dan putih asap. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung dekat paragraf yang kedua dalam siri kuliah kita yang lagi akan datang. Ada wabillahi at-taufiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ajib wa manafa'inahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.